Assalamualaikum, bertemu kembali bersama Cikgu Fiza dalam subjek reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah reka bentuk makanan. Jom kita mula. Okey, dalam tajuk reka bentuk makanan, pertama sekali kita kena tahu apa itu reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan ialah penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Okay. Penggunaan alatan yang sesuai adalah penting dalam mereka bentuk makanan. Okey, dekat sini kamu boleh tengok contoh makanan dan alatan yang sesuai digunakan untuk mengukir atau menghias makanan. Okey, sebagai contoh roti. Roti kita boleh menggunakan acuan ataupun pisau untuk membentuk roti itu. Buah apple kita boleh menggunakan pisau. Untuk mengukir buah tembikai juga sama, kita boleh menggunakan pisau dan juga boleh menggunakan acuan untuk menekap buah tembikai tersebut. Okey, roti jala semestinya kita kena menggunakan acuan. Kuih bingka kita memotong atau mengukir menggunakan pisau. Dan satu lagi ialah kek muffin, juga menggunakan pisau ataupun acuan icing, untuk membentuk atau mereka menghias makanan-makanan itu. Okey, di sini ada terdapat beberapa jenis reka bentuk makanan yang ada di sekeliling kita. Okey, antara jenis-jenis reka bentuk makanan biasanya terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, produk-produk bakery seperti kek, biskut dan biji rin serta produk konfeksi seperti coklat-coklat dan juga aiskrim. Reka bentuk makanan yang pelbagai mempunyai banyak kepentingan. Okay? Antara kepentingan yang pertama ialah memberikan pilihan kepada pengguna, di mana pengguna boleh memilih macam mana reka bentuk yang dikehendaki. Contohnya, reka bentuk kek, sebiji kek. Pengguna boleh memilih untuk memilih yang mana satu, reka bentuk kek. Okey, seterusnya ialah kepentingan reka bentuk makanan yang kedua ialah mengikut trend semasa. Okey, reka bentuk makanan mestilah mengikut trend semasa. Okey, sebagai contoh, sandwich. Jika dulu sandwich biasa kita tengok seperti sandwich telur, sandwich sardin. Okey. Tetapi sekarang mengikut trend semasa, sandwich telah dibuat dengan meletakkan salad, ada sandwich ayam. Jadi itu mengikut ke trend semasa. Dan kepentingan seterusnya ialah memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Okey, sebagai contohnya, kalau dulu kita tengok goreng pisang biasa, tapi sekarang pengguna ingin mencuba sesuatu yang baru. Pengguna mahu mencuba goreng pisang yang baru. Contohnya goreng pisang cheese ataupun goreng pisang coklat. Okey, itu adalah kepentingan reka bentuk makanan yang ketiga. Dan seterusnya, kepentingan reka bentuk adalah bagi meningkatkan nilai komersial. Okey, macam mana meningkatkan nilai komersial ni? Sebagai contoh, 2 biji kek coklat. Okey, yang satu kek coklat tiada hiasan apa-apa dan yang satu lagi terdapat banyak hiasan dengan ukiran dan juga coklat-coklat di atasnya. Maka yang mana rasanya dapat meningkatkan nilai komersial semestinya dan ada ukiran. Okey, itu adalah kepentingan reka bentuk makanan bagi yang keempat. Okey, dan terakhir, reka bentuk makanan ini penting adalah bagi memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Okey, sebagai contoh, makanan bagi kaum Cina seperti kuih bulan. Kuih bulan tu menunjukkan makanan kaum Cina. Dan makanan kaum Melayu, contohnya ketupat. Okey, reka bentuk ketupat pun menunjukkan itu adalah makanan kaum Melayu. Okey,
Jadi itu adalah pentingnya reka bentuk makanan. Okey, jika tadi kita dah faham apa dia maksud reka bentuk makanan dan kita dah tengok jenis-jenis reka bentuk makanan dan kita juga dah tahu apa kepentingan reka bentuk makanan ni. Okey, jadi sekarang kita akan tengok langkah-langkah dalam mereka bentuk makanan. Apa langkah-langkah dalam mereka bentuk makanan? Okey, langkah yang pertama semestinya kamu kena menjana idea, mencari idea macam mana nak mereka bentuk sesuatu makanan. Kemudian, kamu perlu menghasilkan lakaran reka bentuk bermaklumat. Okey, kamu buat satu atau dua atau tiga lakaran, kemudian kamu pilih satu yang terbaik dan buat lakaran tu bermaklumat. Okey, macam mana bermaklumat? Cikgu akan tunjuk sebentar lagi. Kemudian langkah yang ketiga, kamu perlu menilai maklumat dan membuat penambahbaikan. Seterusnya ialah perlu mengira kos bahan untuk mereka bentuk sesuatu reka bentuk makanan tu. Dan langkah yang seterusnya ialah menghasilkan reka bentuk makanan yang kamu lakarkan tadi. Okay? Langkah yang kelima ini adalah bagi menghasilkan reka bentuk makanan berdasarkan lakaran yang dibuat. Dan langkah yang terakhir ialah kamu perlu bentangkan produk ataupun reka bentuk makanan yang kamu hasilkan tadi. Itu adalah langkah-langkah dalam mereka bentuk makanan. Okey, ini adalah contoh-contoh lakaran projek reka bentuk makanan ya. Kalau kamu tengok dekat sini, cikgu ada sediakan 3 lakaran. Kamu juga boleh rujuk buku teks kamu ke surat 70. Okey, lakaran yang pertama, lakaran yang kedua dan juga lakaran yang ketiga. Daripada ketiga-tiga lakaran ni, kamu akan pilih satu jenis lakaran sahaja untuk kamu pilih. Okey, daripada ketiga-tiga lakaran yang dibuat tadi, kamu telah memilih satu lakaran yang terbaik. Kemudian daripada satu lakaran yang terbaik tu, kamu perlu membuat lakaran bermaklumat. Macam mana lakaran bermaklumat? Okey, sebagai contoh, lakaran yang ini awak pilih. Okey, perlu letak apa maklumat yang ada dalam lakaran ni. Sebagai contoh, ni dia dah senaraikan. Okey, contoh salad, telur rebus, pisang, tembikai, roti dibentuk menjadi karakter kartun. Okey, ini adalah maklumat-maklumat bagi lakaran ini. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dengan lakaran bermaklumat ya. Okey, jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan hari ini. Daripada maksud, jenis-jenis dan kepentingan reka bentuk makanan, dan cikgu juga dah terangkan langkah-langkah dalam mereka bentuk makanan. Jadi dan cikgu dah ada bagi contoh-contoh lakaran yang bermaklumat, dan sekarang adalah tugasan bagi kamu di mana cikgu nak kamu jawab soalan-soalan yang cikgu senaraikan kat bawah ini dan cuba hasilkan satu lakaran bermaklumat untuk projek reka bentuk makanan kamu. Okey, kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya untuk menghasilkan projek mereka bentuk makanan. Jadi cikgu tinggalkan tugasan ini untuk hari ini. Okey, selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.